Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan keizinannya dapat kita bersama-sama lagi berjumpa dan berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keizinan dari segi masa dan juga kesihatan tubuh badan untuk kita sama-sama zahirkan kedatangan kita di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dan dapat kita menunaikan tanggungjawab kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW dan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita menyelesaikan tugasan kita untuk solat jemaah tepat azan diazankan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita rahmat, kasih sayang serta redha-Nya kepada kita, insya-Allah. Allahumma amin. Apa khabar tuan-tuan guru, ayah-ayah, ibu-ibu dan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? InsyaAllah hari ini kita akan membuka surah yang baru untuk tafsiran surah untuk juzuk Amma, dan insyaAllah hari ini kita akan masuk pada surah An-Nazi'ah. Surah An-Nazi'ah insyaAllah ya. Sebelum kita mulakan bersama-sama, kita mulakan dengan kita niatkan i'tikaf di dalam masjid ini, nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Dan kita mulakan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita sama-sama membaca surah An-Nazi'ah. Panjang sikitlah tapi pendek-pendek ayatnya, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashta والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما ناخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر فيسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى
فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دهاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur Allah SWT dapat kita membaca surah An-Nazi'ah panjang 46 ayat. Surah An-Naba ada 40 ayat dan insya-Allah surah An-Nazi'ah ada 46 ayat. Tapi dia pendek-pendek lah, pendek cungak-cungak juga kita nak baca ya. Nak katanya itulah surah yang nak kita ceritakan pada hari ini, iaitu surah yang Allah artikan An-Nazi'ah itu sebagai malaikat pencabut nyawa. Malaikat pencabut nyawa. Kita baca pun termengah-mengah, macam nak ditarik nyawa. Itulah surah An-Nazi'ah. Maka surah An-Nazi'ah ini ialah surah yang ke-79 di dalam Al-Quranul Karim, dan dia merupakan surah Al-Makiyah. Surah Makiyah turun sebelum hijrah Rasulullah SAW ke bumi Madinah. Maka surah ini diturunkan memang betul-betul selepas surah An-Naba turun. Selepas surah An-Naba diturunkan, maka surah An-Nazi'ah pun turun untuk menceritakan, mentahqiqkan lagi, menguatkan lagi cerita dalam surah An-Naba yang telah kita pelajari sebelum ini. Bagaimana surah An-Naba menceritakan tentang api neraka, tentang yaumul qiyamah, sama juga dalam surah An-Nazi'ah. Maka surah An-Nazi'ah ini Allah Subhanahu wa taala memberi gambaran kepada kita tentang bagaimana peristiwa-peristiwa yaumul qiyamah. Peristiwa juga terdapatnya peristiwa Nabi Allah Musa AS. Ceritakan juga bagaimana tidak berimannya orang-orang iaitu manusia ini kepada yaumul qiyamah. Kita ni hidup dan kita akan mati, dan mati itu hanya sekali je lah kita mati. Tak ada hidup mati tak ada. Tak adalah istilahnya kita hidup, betul kita mati, kita hidup lagi, kita mati. Kalau agama lain, contoh agama Buddha atau agama Hindu, dia percaya bahawasanya
mati, tapi nanti akan dihidupkan semula, nanti dia akan mati lagi, cerita berbanyak-banyak matilah kan, beberapa generasi kan. Apa orang kata istilah reinkarnasi orang panggil. Nanti dia akan jumpa, dia akan kembali pada orang kata kembali bukannya bentuk manusia, bentuk tumbuh-tumbuhan ke, itulah dia punya pemahaman. Tapi kita sebagai orang yang beriman, maka kita wajib mempercayai bahawasanya yaumul kiamah itu ada dan kita pasti akan bertemunya. Cumanya kita ni bagaimana kita nak dapat perakhiran yang baik, bagaimana kita dapat perakhiran yang baik dengan kita ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan pertamanya kita berjumpa dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bernama malaikat. Kita pun wajib beriman dengan malaikat kan. Rukun iman yang kedua kan, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat. Maka kita kena wajib percaya bahawasanya memang ada malaikat ni. Bentuk macam mana, rupa macam mana, wallahu alam, tak tahulah kita. Cuma kita ni biasa rasa-rasa je kan. Biasanya kita akan ada rasa-rasa ni bila mana wallahu alam, guru-guru, para alim ulama, contohnya dia akan ada rasa kedatangan ataupun ada rasa orang kata ziarahnya malaikat kan kepada mereka. Lebih-lebih lagi malaikat yang kita nak bincangkan ni kan, malaikat pencabut nyawa ni, siapa dia? Israel kan. Israel ni maka dia itu ialah malaikat pencabut nyawa. Dia kata Rasulullah SAW 70 kali diintai kita ibu-ibu ayah. 70 kali satu hari, 24 jam bagi dengan 70. Berapa kali dia tengok kita, berapa minit dia tengok kita, dia tengok kita. Buat apa ni Farizal ni, sekarang pukul berapa, dia tengah buat apa. Allahu Akbar. Kita pun tak tahu bila mana kita akan bertemu dengan kematian kita. Maka An-Nazi'at ini pada permulaannya Allah Subhanahu wa taala telah orang kata Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad telah membicarakan tentang hal ehwal hari kiamat. Hari kiamat, bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah himpunkan kepada kita ceritakan tentang cara mana kita ini akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang pasti, kita akan mati dulu, kita akan rasa mati dulu. Maka mati itu akan menatijahkan ataupun boleh orang kata boleh menilai keadaan kita tu, adakah kita dia akan berjaya ataupun tidak pada masa akan datang, pada masa sampai ke yaumul kiamah. Maka Allah Subhanahu wa taala telah lihatkan kepada kita, telah membicarakan kepada kita surah An-Nazi'ah dengan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan malaikat untuk mencabut nyawa. Maka mencabut nyawa ini ada dua kaedah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, iaitu yang pertama wan-nazi'ati gharqa, iaitu Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah atas nama malaikat yang mencabut nyawa dengan keadaan keras. Dia tarik tu rentak, rentapan, dia rentak serentak-rentaknya. Itu ialah kaedah yang pertama, yang malaikat Israel cabut nyawanya manusia. Itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia yang kafir, yang kufar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berikan gambaran kepada kita yang malaikat Israel itu mencabut nyawa dengan keadaan wan nasyitati nashta. Keadaan malaikat itu mencabut nyawa dengan keadaan lemah lembut. Tak tahulah macam mana lemah lembutnya, wallahu alam, tak tahu, tapi tetap akan ada rasa sakit. Kerana kita ni akan dimatikan sedikit demi sedikit. Orang yang beriman, insya-Allah kita akan rasa kematian itu akan diberikan sedikit demi sedikit demi
sedikit. Tak naklah, sebab tu kita ni minta doa Allah Ta'ala supaya janganlah kita ni mati secara mengejut, kan? Mati tengah tidur, kan? Mati tengah minum air teh ke ngeteh, kan? Jangan ngeteh. Risau ayah-ayah ibu ni, ayah-ayah dah ngeteh dia kan, ngeteh apa ni ngeteh kan, biasanya lepas kuliah ngeteh kejap sebelum balik ke rumah, tak ada masalah ngeteh. Ayah-ayah tengah bersukan ke, kan, Allahualam, kan, tengah main futsal ke, tengah main takraw ke, tengah main badminton ke, kan. Kata pakar kesihatan, sebenarnya tidak berapa elok untuk kita ini kata bersukan ketika waktu malam, tetapi itulah yang ada, kan. Siangnya kerja, kan, malam lah yang ada, maka malamlah tempat kita beriadah, tapi sebenarnya tak berapa elok, kerana kita ini sebenarnya jantung itu patutnya malam dia rehat, dia bukannya kerjanya mengepam dengan kuat. Kerana kalau kita dah pam kuat, maka kita akan sumbat. Itulah yang jantung saja tu. Padahal tak ada apa pun sejarah jantung, tak ada langsung, tapi meninggal sebab jantung berhenti, sebab terlalu kuat sangat, pam tu, darah pun tak sempat nak mengalir, kan. Allahualam. Maka itu keadaannya. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan tugasan kepada malaikat ini untuk mencabut nyawa anak Adam ini. Kita semualah, anak Adam ini, baik orang kafir, baik orang mukmin, maka itulah kaedahnya, keadaannya, dengan Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan dengan lemah lembutnya dan kasih sayangnya, bila mana orang itu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala Allah Subhanahu Wa Taala akan mendatangkan keadaan dengan penuh kepayahan kepada orang-orang kafir ketika dia hendak memutuskan nyawanya di antara dunia dan juga alam barzakh ni. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka bila mana setiap surah ini ada kaitannya dengan surah yang sebelum ini, maka dalam kitab Tafsir Munir ini karangan Dr. Wahbah Zuhaili ini, dia akan mendatangkan kaitan surah-surah sebelum ini dengan surah yang kita nak bincang pada hari ini. Maka dikatakan bahawasanya surah An-Nazi'at ini ada persamaan dengan surah An-Naba, iaitu dari segi membicarakan tentang hal ehwal tentang hari kiamat. Surah An-Naba itu tentang hari kiamat, kan, daripada ayat yang ke-20, lupalah saya, tentang apa, digembur-gemburkan dengan bagaimana keadaan Allah SWT Muhammad, pasaknya, amma yatasa'alun, cerita tentang apa, membicarakan tentang perkabaran yang besar. Perkabaran terbesar itu ialah hari kiamat, iaitu seperti mana tempat kembalinya orang-orang bertakwa pada surah An-Naba ini, itu cerita tentang syurga, kan, sebelum ni, kan, cerita surah An-Naba cerita tentang syurga, tentang apa tu, tentang perawan, tentang singgasana, tempat kita beristirahat, antara surah, saya lupa lah ibu-ibu, surah ayat berapa ibu, 31 ayat 31 hingga 36 maksudnya, saya lupa, semak balik lah, nanti balik 31 hingga 36, dan rasanya lah, dan orang-orang yang penuh dengan dosa, cerita tentang apa orang kata, cerita tentang Allah SWT Muhammad, cerita tentang siksaan ini, kita boleh semak balik pada ayat yang ke 21 rasanya, cerita azab, cerita tentang azab, iaitu pada ayat 21 hingga ayat yang ke 30, lagi banyak yang cerita azab itu, lagi banyak ada surah An-Naba ini yang cerita tentang keazaban, cerita orang-orang yang penuh dengan dosa, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, bagaimana manusia-manusia yang melampaui batasan, maka Allah ceritakan. Okey, itu hubung kait yang pertama. Yang kedua, surah An-Nazi'at juga mempunyai persamaan dari segi pendahuluan dan penutup. Maksudnya lebih kurang sama saja dengan surah An-Naba. Pada pendahuluan
kedua-dua surah membicarakan tentang hari kebangkitan dan hari kiamat. Kedua-duanya sama kan, lebih kurang tengok nanti balik. Dan surah yang An-Naba menegaskan tentang kewujudannya hari kiamat, hari kebangkitan, kegerunan tentang perhitungan hari hisab dan pembalasan pada hari tersebut. Allah dah utuskan, Allah dah ceritakan pada surah An-Naba sebelum ini. Manakala pada surah An-Nazi'at, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita bahawasanya kepastian pasti datangnya hari kiamat itu untuk memperkukuhkan lagi kenyataan dalam surah An-Naba. Dalam surah An-Naba ceritakan tentang hari kebangkitan, rasa gerun kepada yaumul kiamah, kepada pembalasan orang-orang yang berdosa, maka itu menguatkan lagi dalam surah An-Nazi'at. Kemudian itu pada permulaan. Pada penutup pula, surah An-Naba ini diakhiri dengan memberikan peringatan terhadap azab yang hampir pada hari kiamat. Azab yang hampir pada hari kiamat. Manakala pada surah An-Nazi'at, surah ini menceritakan tentang perhimpunan dan kebangkitan pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi perhimpunan ini. Jangan kita rasa kita dah lepas lah, seperti saya kata. Permulaan kematian itu akan menatijahkan rentetan kejayaan pada akan datang. Macam kita lah ayah-ayah kan. Dulu kan kita exam kan. Kita exam. Ayah ibu-ibu dulu apa? SRP. UPSR jumpa tak jumpa kan. Itulah. Saya dulu UPSR, lepas UPSR PMR, PMR SPM, STPM, STAM, masuk semua, STPM, semua ambil. gila sijil. Semua ambil. Daripada UPSR sampai STPM, betul masuk universiti, masuk semua. Gitulah. Nak katanya, kalau kita tak study betul-betul, kalau kita tak belajar betul-betul, kita masuk ke dewan peperiksaan tu berapa jam je? 2 jam, 3 jam kan? Rasa 3 jam lah kalau dekat universiti tu 3 jam. Nak jawab peperiksaan tu. Maka kalau kita tak baca buku, kalau kita tak prepare dengan sebaik-baiknya, adakah kita akan berjaya memperolehi ijazah? Adakah kita berjaya memperoleh master ataupun PhD? Maka itu juga sama dengan kita, bahawa kita ini nak menuju kepada hari akhirat kan. Perumpamaan kita ini berduduk di dalam dunia ni, kata Rasulullah SAW, seperti waktu duha kan. Waktu duha berjam sangat, kita start daripada pukul lebih kurang dalam 7.45 lah gitu kan, duha kan, sampailah sebelum kita zuhur. Dan beberapa jam saja sebenarnya kita ni berada di dunia ini. Kalau kita tak prepare, kalau kita tak ada apa kata betul-betul sungguh-sungguh dalam kita ini beribadah kepada Allah SWT, mana mungkin kita nak mendapat kejayaan untuk mendapat kita natijahnya syurga Allah SWT. Sebenarnya Allah SWT dah umpamakan kehidupan kita di dunia lagi dengan kita ni, apa ada imtihannya, kita masuk periksa, lebih kurang sama je. Dalam kehidupan itu, dalam kehidupan di dunia dipraktikkan kembali untuk kita ini bawa kepada akhirat. Dunia dan akhirat ni seiring dan sejalan. Seiring dan sejalan. Tak boleh nak berpisah sebenarnya. Cuma kita ni kadang-kadang kalau ikut sekolah, Islam sekolah ni, dunia-dunia saja. Islam saja. Itu. Agama-agama saja. Dia tak boleh nak digabungkan. Itu yang masalah itu. Padahal di dalam agama lah tu ada dunia ni, insya-Allah, untuk memperbetulkan keadaan kita. Kalau tak ada agama, kita akan rosak. Maka itu ialah hubung kait yang kedua. Yang selesai untuk kita tentang membicarakan apakah persamaan di antara surah An-Naba dan surah An-Nazi'at. Kemudian Dr. Muhammad Zuhaili juga di dalam kitab Qasim Munir ini yang menceritakan tentang secara umum
surah An-Naba, surah An-Nazi'at ini 46 ayat ni apa nak cerita sebenarnya. Kita boleh lihat insya-Allah. Maka perbincangan, tema perbincangan dalam juzuk Amma ini sama jugalah tetap diturunkan di surah dalam apa di ketika sebelum hijrah Makkiyah kebanyakannya. Kita dah bincang sebelum ni kan, berapa Makkiyah, berapa Madani, lupa tu, ingat tak? Maka surah Makkiyah ni diturunkan kebanyakannya dia menekankan tentang aspek akidah. Tiga tema. Yang pertama tiga teras. Yang pertama surah Juz' Amma ini yang kalau diturun di bumi Makkah, dia nak kuatkan pada kita ni tentang akidah. Bagaimana kita nak kuatkan akidah kita? Sekarang ini zaman kita nak kuatkan akidah ayah, ibu-ibu. Macam-macam fahaman sekarang. Tolaklah, kita tolaklah Syiah, tolaklah Wahabi, tolaklah segala itu memang orang kata dah, memang kita dah tahu dah. Ini yang sampingan-sampingan ni, yang ngaku Imam Mahdi, yang ngaku Rasul, macam-macam sekarang. Tapi ada pengikutnya pula tu. Jangan pula nanti ayah-ayah, ibu-ibu, tengok nanti bapa anak-anaknya balik, anaknya ajak sembahyang jemaah, tapi yang ajak jemaah tu perempuan. Sudah. Ayah, ibu jom solat jemaah, tapi saya imam lah. Pening kali. Jangan sampai gitulah. Jangan sampai anak perempuan ni yang jadi imam kat depan. Itu dah selewing dah. Itu bukannya bukan ikut aliran yang sebenarnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu dah mengikutnya aliran yang lain. Tidak boleh. Kenalah imam tu mesti dah ada lelaki. Jangan nak com pula, tolong. Jangan kita nak membetulkan perkara yang tidak betul. Kemudian selesai mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua Allah Subhanahu wa taala suruh dalam surah An-Nazi'ah ini untuk kita ini memperkuatkan keimanan kita kepada para nabi. Keimanan kita dengan nabi. Lebih-lebih lagi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ini saya kata pengikutlah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ini bukannya kata takkanlah kita ni pengikut Nabi Musa pula. Walaupun kita ni rentetannya adalah juga kan kait-ngait kan. Macam kita ni kita ni menumpang jasa. Kita ni berbudi, tak apalah kan. Berbudi dengan Nabi Allah Ibrahim, berbudi dengan Nabi Allah Musa alaihissalam kan. Kalau tak kita ini, kita contohnya kita solat tu 50 kali kan, 50 kali solat tu, tak kerja ayah-ayah ibu-ibu, tak sempat masak, tak sempat nak basuh, tak sempat nak menyawit, semualah. Kalau 50 tu lah. Tapi atas sebabnya Nabi Musa alaihissalam dapatlah kita 5 kali sehari kita solat. Tu contohnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan yang ketiga, yang ketiga ialah kita meyakini akan hari kebangkitan. Yakin hari kebangkitan tu akan datang pasti dan pasti. Wallahu alam kita dapat bertemu ataupun tidak, tapi jangan bertemulah. Biarlah kita sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak nak tak sanggup kita nak lihat bumi ni hancur, jauh lah. Ini zaman-zaman anak-anak kita lah, zaman cucu-cucu kita nanti insyaAllah dipermudahkan. Tidaklah kita ini nanti orang kata tidak meyakini akan hari kebangkitan. Kita ni insyaAllah kita yakin hari kebangkitan. Cucu-cucu kita nanti macam mana, adakah yakin ataupun tidak yakin. Maka surah ini dia bermula dengan qasam, iaitu kalau kita ini lihat setiap surah bermulanya surah ada huruf waw di depan, itu ialah waw qasam.
Waw itu iaitu tandanya ialah sumpahan. Allah bersumpah demi demi apa? Dunia ini yang ini surah An-Nazi'ah demi apa? Demi malaikat yang mencabut nyawa. Banyak kan wow. Tengok ibu-ibu boleh semak. Itu tanda, itu maksudnya wow qasam. Itu tanda Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah kepada setiap ciptaannya. Tanda-tanda Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah atas setiap ciptaannya. Maka pada kali ini surah An-Nazi'ah ini Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah atas nama malaikat penyabut nyawa, iaitu Israil. Pada ayat yang pertama, wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Maka kita lihat akan ada al-muqsamun alaih, sumpahan yang berterusan, kan? Lihat kan, wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta was-sabihati sabha. Itu ada dia punya rentetan dia. Ada rentetan apa sumpahan-sumpahan ini. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada kita bahawasanya An-Nazi'ah ini ialah cara kita bagaimana kita nak menguruskan keadaan kita ini untuk percaya kepada hari kiamat. Maka kita ni surah Nazi'ah ni, ibu-ibu, ayah-ayah, bagus untuk kita kata sampaikan, kita ajari anak-anak kita tentang apa itu malaikat pencabut nyawa. Rasa gerun, minta ibu-ibu, ayah-ayah ni, ibu-ibu ni ajar anak-anak bagaimana kita nak rasa gerun dengan Allah Subhanahu Wa Taala campakkan kepada kita. Kaedahnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan malaikat pencabut nyawa untuk kita tahu sama ada kita ini orang yang beriman atau orang yang tidak orang yang beriman. Maka sebab itulah kita kena ambil pendekatan bahawasanya sumpah-sumpah ini penting untuk kita ambil ihtimam. Lihat pada ayat pertama, wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta. Kita tahu dah tadi tu, keras, lembut. Was-sabihati sabha. Tugasan malaikat yang ketiga iaitu turun naik. Apa maksudnya? Kita ini Allah Subhanahu Wa Taala meminta kita ini supaya selalu meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Rasulullah. Rasulullah tu meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengurangkan solat, kurang solat. Begitulah juga kita itu perlulah rajin meminta. Kita pintalah apa-apa, ya ibu-ibu, pintalah apa-apa pun. Jangan kita pinta keluar Islam dah lah. Yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tetap iman, tetapkan Islam. Itu yang paling penting, kan? Dapat kunci syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Seterusnya ayat dalam surah ini memberikan gambaran keadaan orang musyrikin yang mengingkari tentang hari kebangkitan. Kita dah tahu dah, ada orang musyrikin, orang kufar ini akan mengingkari hari kebangkitan. Dia tidak percaya. Kerana dia tidak percaya bahawasanya matilah, tiada kehidupan. Ada yang percaya lepas mati, percaya mati tapi tidak percaya akan ada kehidupan selepas itu. Tak ada kehidupan selepas itu, maksudnya tidak percaya akan dibangkitkan semula. Kalau dia tahulah selepas adanya kebangkitan selepas kematian, maka insya-Allah dia akan beriman dengan Islam, insya-Allah beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka digambarkan dengan kejutan-kejutan yang mereka alami sewaktu menghadapi hari kiamat, yang melambangkan akan mereka itu
bahawasanya keingkaran mereka itu dah hanya menyebabkan mereka itu masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Pada surah An-Nazi'at ayat ke-8 hingga ayat ke-14, Allah ceritakan akan hati manusia itu akan rasa takut. Akan rasa mula takut, tapi tak ada apa dah. Menyesal lah. Macam kita lah, kalau kita tak baca buku apa semua, menyesal tak sudah. Tidak akan, tak tahulah orang kata, yang kejayaan itu fail lah, SPM fail, PMR fail. Sebab tu kadang-kadang saya marah kalau orang, bukan marah lah maksudnya, kadang-kadang ialah pengalaman kita kan, orang datang pejabat mohon bantuan zakat dan sebagainya, yang kadang-kadang tanya dah habis tak belajar. Yang kebanyakan mereka yang datang tu tak habis belajar, kebanyakan PMR tak habis, SPM tak habis. Sebenarnya macam mana? Sebenarnya orang kata tegas mak bapak juga sebenarnya. Ibu bapa kena tegas, kan? Ibu bapa kena tegas. Engkau kena habiskan juga. Biarlah susah macam mana pun habiskanlah. Sekurang-kurangnya dia, orang kata, ada ilmu yang boleh dia sebarkan, atau ilmu itu boleh dibawa ke dalam kehidupan dia akan datang. InsyaAllah azan. InsyaAllah wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka tadi kita dah kata dalam ayat yang ke-8 hingga 14, Allah menerangkan kepada kita bahawasanya gambaran orang-orang musyrikin ini mengingkari akan hari kebangkitan. Maka seterusnya Allah Subhanahu wa taala sisipkan tentang kisah Nabi Allah Musa alaihissalam dan juga Fir'aun, bapa angkat dia. Bukan kaleng-kaleng Nabi Allah Musa alaihissalam itu menyampaikan dakwah kepada orang yang paling di dunia lah senang kata. Orang yang paling teging, orang yang paling zalim, orang yang paling semualah. Itu semua diimpulkan pada Fir'aun. Kita belum ada lagi lah buat masa ni. Nak katanya begitu. Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada kita yang bahawasanya Fir'aun ini ialah manusia yang apa maksudnya, taghut, manusia yang taghut, melampaui batas, kerana dia sudah mengaku sebagai Tuhan. Dia manusia tapi dia mengaku sebagai Tuhan. Nanti akan datanglah juga nanti pada episod yang akan datang sama juga, iaitu Dajjal. Dajjal ini juga seorang manusia yang matanya buta sebelah, yang tak berapa handsome pun, tetapi dia itu mengaku Tuhan. Mana tak mengaku Tuhan kerana dia ada power. Macam jugalah Fir'aun ni, dia ada power, ada kekuasaan, kaya raya, tenteranya besar, kerajaan yang besar. Dajjal pun sama, ada pengikut yang ramai, ada Aspahan berapa ratus ribu. Boleh menghidupkan orang yang mati. Apa lagi? Boleh menimbulkan emas-emas, perak-perak. Macam-macam lah. Kalau baca dia punya buku tu, buku tentang Dajjal, takut kan? Jangan kita baca novel je ibu-ibu. Ibu-ibu bosan-bosan baca novel, tak ada masalah ibu. Kadang-kadang tapi kena jugalah baca tu, tentang apa hari kiamat ni. Ayah-ayah pun sama dah, belilah membaca tu amalan mulia kan. Baca surat khabar je pun tak habis-habis juga surat khabar tu kan. Tapi baca jugalah news kan, kena ambil tahu juga kan macam mana sekarang keadaannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka itu Dajjal nanti, bagi teruklah kita. Tak tahulah, wallahu alam, sama ada kita ni akan berjumpa dengan Dajjal, wallahu alam.
Maka Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada kita tentang kefahaman bahawasanya Allah punya kerjalah yang menghimpunkan dan mengembalikan suatu perkara yang sukar bagi manusia. Maka tidak sukar bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghimpunkan manusia. Tak sukar bagi Allah untuk menghimpunkan, menghidupkan kembali, menghimpunkan manusia. Tak ada sukar bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudiannya Allah Subhanahu Wa Taala meneruskan lagi ucapan kepada orang-orang yang engkar dengan satu ucapan yang mengandungi penegasan tentang hari kebangkitan, di mana orang-orang yang keras kepala engkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, engkar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itu akan diberikan peringatan bahawasanya mereka itu akan dicampakkan kepada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir sekali surah ini, surah An-Nazi'at ini, menceritakan tentang penerangan akan dahsyatnya kejadian hari kiamat. Dahsyatnya hari kiamat punya penangan. Nanti kita akan lihatlah macam mana keadaannya. Manusia-manusia ini akan dikumpulkan dalam dua kumpulan. Ada yang bahagia, ada yang tidak bahagia, celaka. Maka itulah kita beritahulah siapa yang bahagia, siapa yang celaka, kita dah tahu dah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak menetapkan tarikh akan tibanya hari kiamat, tetapi Rasulullah SAW memberitahu bahawasanya datangnya yaumul kiamah tu yaumul Jum'ah. Maka Rasulullah SAW menegaskan bahawasanya berlakunya hari kiamat apabila orang-orang kafir musyrikin menjadi hilang akal lantaran kedahsyatannya yaumul kiamah itu. Gila. Boleh jadi gila. Kalau kita tengok, siapa yang pernah tengok video tu, orang ambil ujian space. Orang ujian ujian bawa kapal terbang. Orang kapal terbang tu yang senang kan jadi pilot, yang senang, susah ibu-ibu ayah. Kita suruh anak-anak kau jadi pilot lah, jadi pilot. Senang jadi pilot darat tak apalah. Ini pilot yang dekat atas tu, lagi-lagi yang bawa yang jet pejuang tu susah. Dia punya ujian tu sampaikan dia hilang nafas tu sampai tertidur, sampai dia bingung. Boleh jadi gila. Ada yang gila pun ada. Yang masuk komando pun ada. Masuk komando ke masuk apa ke. Apa kalau polis dah lupa saya dah. PTK ke apa tu. Macam itulah gerak khas kan. UTK. Boleh jadi gila kan. Itu nanti Allah berikan kepada mereka kaum musyrikin sebab mereka tak percaya akan hari kiamat kan. Maka Allah datang dahsyat tersebut, hari dahsyat tersebut, maka dia akan hilang akal kerana hari yaumul kiamah tersebut. Itu kita akan bincang nanti pada hari yang last sekali, bila tak tahulah. Surah apa? Ayat-ayat yang last sekali. Alhamdulillah. InsyaAllah salam pengenalan untuk surah An-Nazi'at. Terima kasih kepada ayah ibu-ibu yang tekun untuk mendengarnya, dan insyaAllah pada akan datang kita akan masuk pada perbincangan dalam surah sendiri, dalam ayat-ayat yang membincangkan tentang malaikat-malaikat ini. Tugasan malaikat pada ayat pertama hingga ayat yang ke-14 insyaAllah akan datanglah insyaAllah. Kita akan terangkan sedikit demi sedikit tentang pentafsiran surah An-Nazi'at insyaAllah. Memudahkan. Kita tutup dengan kita tawakufkan pengajian kita hari ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fil khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.